Aku terus menuju ke bilik dan naik ke atas katil untuk tidur. Malam itu, entah kenapa, aku merasa gelisah seakan ada benda yang menghambat badanku. Aku merasa panas yang amat sangat. Tiba-tiba, kaki aku ditarik kuat. Aku terus terbangun dari katil. Keadaan menjadi lebih teruk apabila aku mendengar seakan suara seorang wanita sedang menangis. Suaranya sayup dalam dingin malam. Kedengaran dia seperti meminta tolong. Suara siapa pula tu? Bisikku dalam hati. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Kembali lagi dalam rancangan Voice Over Syarul Chapter. Hari ini saya akan kongsikan 3 kisah seram. Semoga anda terhibur. Sebelum saya mulakan, kita baca selawat dulu. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Tanpa buang masa lagi, jom let's jump to Rabah Sarah. Musim cuti persekolahan 1997 bermula lagi. Sebagai guru, saya dan isteri Syamsiah mengunjungi rakan lama kami, Jamaluddin, yang menetap di Muar. Kami mengenali Jamaluddin semasa sama-sama menuntut di maktab dahulu. Secara kebetulan, isteri Jamaluddin juga bekerja sebagai guru yang dia kenali semasa berkhidmat di sebuah sekolah di sana. Selain Jamaluddin, seorang lagi rakan kami, Khairuddin, juga mengajar di salah sebuah sekolah di Muar. Khairuddin menyewa di sebuah rumah kampung, tetapi cuma 6 km saja jaraknya dari rumah Jamaluddin. Khairuddin masih bujang dan baru menetap di situ seminggu sebelum itu. Memang menyeronokkan apabila dapat keluar dari suasana hiruk pikuk dan pencemaran di Kuala Lumpur. Fikiran terasa lapang dan dunia terasa nyaman, hilang segala kerunsingan dan tekanan. 2 hari pertama di sana, kami dibawa oleh Jamaluddin dan Khairuddin di sekitar Muar dan Batu Pahat. Menikmati mi bandung yang berkuah pekat di tebing kuala Sungai Muar adalah pengalaman yang cukup menarik. Belum pernah saya merasa mi bandung yang sedemikian lazat. Khamis, hari ketiga kami berada di sana. Malam itu, kami bercadang untuk menikmati mi bandung di sebuah gerai di tebing Sungai Muar. Lalu, kami menelefon Khairuddin agar menyertai kami. Tentu seronok apabila makan beramai-ramai. Tambahan pula, Khairuddin bolehlah dianggap pelawak. Kalau bersama-sama dengannya, pasti tidak kering gusi dibuatnya. Ada-ada saja bahan lawaknya. Begitu juga dengan Jamaluddin. Okey, aku tunggu. Cepatlah sikit. Tolonglah aku monyet. Sudah 4 hari aku tidak makan, kata Khairuddin, membuatkan saya ketawa besar. Masih diingat lagi skrip sebuah kartun yang disiarkan di TV lebih 15 tahun lalu. Ingat aku monyet ke? Aku kasih hang makan cili masak kerang bau pada muka. Jawab saya bergurau. Janganlah marah monyet, jawabnya membuatkan saya tidak dapat menahan gelak. Lalu kami menyiapkan pakaian anak. Tasha namanya. Sementara Jamaluddin dan isterinya pula menyiapkan pakaian anak sulung mereka, Faris dan adiknya Faizal. Pukul 8.45 malam, kami menaiki kereta menuju ke rumah Khairuddin. 10 minit kemudian, kami sampai ke rumah sewanya. Jamaluddin tidak memasukkan kereta ke halaman rumah Khairuddin. Sebaliknya, hanya di tepi pintu pagar dan membunyikan hon sahaja. Sekejap, tengah make up ni. Terdengar suara Khairuddin menjawab dari dalam. Sambil menunggu Khairuddin di tempat duduk belakang, saya melihat rumah Khairuddin yang agak ringkas tetapi kemas. Tiba-tiba, saya terpandang seorang wanita tua sedang duduk di atas kerusi di ruang tamu. Wanita itu memakai baju kurung berwarna coklat kekuningan dan berkain batik merah. Rambutnya bersanggul dan bertubuh kurus. Bagaimanapun, saya cuma dapat memandang sisi mukanya sahaja kerana wanita tersebut tidak memandang ke arah kami. Khairuddin ni, mak dia datang pun tak nak bagi tahu kita. Dah lah tu, nak tinggalkan mak dia seorang-seorang di rumah, kata saya sambil mengalih pandangan ke arah Jamaluddin yang duduk di tempat duduk hadapan. Mak dia? Mana kau tahu mak dia datang sini? Habis orang tu siapa? Bukan mak dia. Mana? Tu yang tengah, kata saya sambil menunding jari ke arah ruang tamu rumah Khairuddin. Tapi kata-kata saya itu terhenti kerana wanita berkenaan telah gaib. Mana pula orang tu pergi?
Mana ada orang tua duduk situ? Ada, aku nampak tadi. Dia duduk atas kerusi tu. Saya berkeras sambil menunjuk ke arah kerusi yang dimaksudkan. Mi, mata aku ni tak rabun lagi tau. Dari tadi aku tengok, memang tak ada seorang pun di situ. Walaupun dengan jelas saya dapat melihat wanita tua berkenaan, tapi saya kalah dalam perdebatan tersebut kerana isteri saya dan isteri Jamaluddin juga tidak melihat wanita tua berkenaan. Perbualan kami terhenti di situ apabila Khairuddin muncul di muka pintu. Tapi saya masih belum puas hati. Lalu apabila dia mengambil tempat di tempat duduk hadapan, saya bertanya kepada Khairuddin tentang wanita tua yang saya lihat sebentar tadi, kerana anggapan saya mungkin wanita itu cuma duduk sekejap saja dan terus berjalan ke dapur atau masuk ke dalam bilik. Saya harap akan dapat menembus kembali kekalahan tadi. Perempuan tua? Mana ada. Aku duduk bujang lah. Baru seminggu duduk sini. Kawan serumah pun belum dapat lagi. Saya menyerah kalah. Kami pulang lebih kurang pukul 11-15 malam dan menghantar Khairuddin ke rumahnya. Pagi Ahad, sebelum kami bertolak pulang ke Kuala Lumpur semula, Khairuddin datang ke rumah Jamaluddin. Entah mengapa, tiba-tiba dia bertanya kepada saya tentang wanita yang saya lihat di ruang tamu rumahnya dahulu. Saya terasa pelik kerana sebelum ini dia menafikan ada sesiapa di rumahnya pada malam itu kecuali dia seorang. Kenapa? Saya bertanya. Rupa dia macam mana? Khairuddin menyoal. Kali ni wajahnya agak serius. Muka dia aku tak nampak sangat sebab dia pandang ke arah lain. Nampak sebelah saja. Rambut dia bersanggul. Umur dalam lingkungan 60-an, badan kurus. Jawab saya lalu menceritakan lebih mendalam tentang wanita berkenaan. Lama Khairuddin termenung sambil menyandarkan badannya di sofa. Khairuddin berkata, seorang lagi kawannya juga bertanya ke perkara yang sama kepadanya. Malam selepas kita keluar makan hari tu, aku dan kawan aku pergi makan di gerai. Naik kereta dia. Balik tu, dia hantar aku ke rumah. Tapi bila sampai di tepi jalan depan rumah aku, dia bertanya, bila mak kau sampai? Aku jawab, mak aku di kampung, bukan di sini. Lalu dia bertanya balik, jadi siapa perempuan tua yang duduk di kerusi ruang tamu aku? Aku terkejut. Tapi bila kami memandang ke ruang tamu, kami melihat tiada sesiapa di situ. Serta-merta, aku teringat apa yang kau cakap dulu. Khairuddin memberitahu kami disebabkan pelik dengan kejadian tersebut. Pagi keesokannya, dia bertanya kepada jiran-jiran tentang latar belakang rumah yang disewanya itu. Daripada jiran-jirannya itu, Khairuddin dimaklumkan bahawa boleh dikatakan hampir semua orang yang pernah menyewa rumah berkenaan telah melihat wanita tua itu. Dari cerita penyewa-penyewa itu, mereka yakin itulah Mak Long Jah yang meninggal 10 tahun lalu. Semasa hidupnya, kata jiran-jiran Khairuddin, Mak Long Jah cuma tinggal berdua dengan anak lelakinya yang berusia awal 20-an. Hidup mereka amat susah kerana suaminya telah lama meninggalkannya, iaitu ketika anaknya berusia 5 tahun. Sejak itu, suami Mak Long Jah menghilangkan diri dan khabar terakhir yang didengar, lelaki itu berkahwin dengan wanita muda dan menetap di Melaka. Kehidupan Mak Long Jah dan anak lelakinya langsung tidak diendahkan lagi. Dengan tenaga tuanya itulah Mak Long Jah bekerja untuk mencari hidup dan menyekolahkan anaknya. Boleh dikatakan semua kerja dilakukan oleh Mak Long Jah, termasuk mengemas rumah jiran, menjual sayur dan menoreh di ladang getah milik jirannya. Biarpun hidup serba kesulitan, Mak Long Jah tetap mengerahkan kudratnya untuk menjamin hidup dia dan anaknya tidak merempat. Tapi apalah sangat kudrat wanita tua itu yang menyedihkan. Mak Long Jah semakin kesunyian kerana anak tunggalnya itu meninggal dunia dalam satu kemalangan semasa pergi bekerja di sebuah kilang. Sejak kematian anaknya itu, Mak Long Jah mula murung dan lebih banyak menghabiskan masanya di dalam rumah. Boleh dikatakan setiap pagi dia akan berjalan kaki untuk menziarahi kubur anaknya itu yang terletak di belakang sebuah masjid setengah kilometer dari rumahnya. Disitulah Mak Long Jah menangis dan berdoa untuk kesejahteraan arwah anaknya. 2 tahun kemudian, Mak Long Jah pula meninggal dunia ketika sedang menoreh di ladang getah berhampiran. Ketika ditemui, Mak Long Jah memakai baju kurung lusuh warna coklat kekuningan dan berkain batik merah. Rumahnya itu seterusnya dipusakai oleh adik Mak Long Jah yang menetap di Batu Pahat. Memandangkan dia juga sudah berkeluarga, adik Mak Long Jah itu menyewakan rumah berkenaan. Tentu saja Khairuddin bersimpati dengan nasib Mak Long Jah. Namun 2 minggu kemudian, saya menerima panggilan telefon darinya. Aku dah pindah duduk rumah lain. Dah 2 kali aku nampak arwah tu. Cukuplah, kata Khairuddin. Setiap hari, tanpa jemu, Saripah akan melakukan kerja menjaga bayi di ward penjagaan bayi yang baru dilahirkan. Apa yang membuatkan Saripah seronok dengan tugas tersebut? Kerana sikap yang menyukai kanak-kanak yang memang tersemat di dalam dirinya. Tambahan pula, Saripah turut mempunyai seorang cahaya mata yang baru sahaja berusia 1 tahun, membuatkan naluri keibuannya terserlah. Jika setengah orang tidak akan selesa dengan tangisan bayi yang laparkan susu atau kerana lampirnya sudah basah, namun bagi Saripah, tangisan tersebut seakan satu bunyi
yang sudah sebati dalam dirinya. Sebagai ibu, dia pernah merasai keadaan tersebut. Memang tidak dapat dinafikan pada mulanya dia juga tidak selesa dengan keadaan tersebut, tetapi lama-kelamaan dia telah biasa dan lalai. Setelah 2 bulan ditugaskan bekerja shift siang, kini tiba gilirannya pula untuk bertugas pada shift malam. Sebagai kaki tangan baru, Saripah hanya mampu mengikut jadual tanpa banyak soal. Nasib baik jugalah suaminya bekerja dari jam 9 pagi hingga 5 petang, maka Saripah tidak risau akan penjagaan anaknya di rumah. Jadual kerja Saripah memerlukannya sentiasa memeriksa bayi-bayi di ward berkenaan agar segala-galanya berjalan dengan sempurna. Selain Saripah, terdapat juga 3 orang jururawat yang bertugas menjaga bayi ini secara bergilir-gilir. Dengan cara ini, dapat jugalah mereka berehat sambil melakukan kerja-kerja lain. Hari pertama bekerja malam, segala-galanya berjalan lancar. Cuma, kadang-kadang Saripah dan rakan sekerjanya sibuk sedikit apabila terdapatnya kelahiran baru pada waktu itu. Namun, disebabkan diri masing-masing sudah dilatih untuk mengatasi sebarang masalah, setiap tugas mampu dilakukan dengan baik sekali. Begitu juga hari kedua, segala-galanya baik dan ini membuatkan Saripah berasa senang walaupun ditugaskan pada waktu malam. Namun begitu, pada malam yang ketiga, sesuatu yang tidak dijangka telah berlaku ketika tiba giliran Saripah memberi minum susu kepada bayi-bayi yang terjaga pada pukul 2 pagi. Tangisan seorang bayi lelaki yang agak kuat memecah keheningan awal pagi membuatkan Saripah yang baru bertukar giliran berasa amat terkejut. Sepanjang pengalamannya bekerja, tidak pernah dia mendengar bunyi tangisan yang sebegitu. Sedang Saripah tergesa-gesa mahu menuju ke bilik yang menempatkan katil bayi tersebut, tiba-tiba dia mendengar suara seorang wanita yang mahukannya agar cepat ke sana. Terkejut juga Saripah mendengar suara itu, sebab setahunya pada waktu begini tiada ibu-ibu yang terjaga. Mungkin itu hanya hayalannya, fikir Saripah dalam hati. Sebaik saja Saripah sampai ke dalam bilik tersebut, dia berasa amat terkejut apabila melihat bayangan seorang wanita berada di luar cermin bilik itu. Tambah menghairankannya ialah cermin tersebut pula menghadap ke balkoni luar dan tidak ada tempat berpijak yang cukup walaupun untuk seorang insan. Saripah agak kaget. Tangisan bayi tersebut tidak diendahkan. Apa yang terdetik di hatinya ketika itu ialah menyelamatkan wanita tersebut dari terjatuh. Tanpa membuang masa, Saripah pun menuju ke cermin tingkap yang boleh dibuka bersebelahan dengan balkoni tersebut. Namun, belum sempat Saripah tiba di situ, tiba-tiba bayangan tersebut terbang dengan pantas. Saripah berasa terkejut dan menjerit ketakutan apabila mendengar jeritan Saripah itu. 2 orang rakannya yang berada berhampiran bergegas mendapatkannya. Sebaik saja mereka sampai di bilik tersebut, segera mereka mendapatkan Saripah. Beberapa ketika kemudian, Saripah tersedar dari terkejut lalu mendapatkan bayi yang menangis itu. Nasib baik tiada apa-apa yang berlaku pada bayi lelaki itu. Setelah berpuas hati dengan keadaan bayi itu, barulah Saripah menceritakan keadaan yang berlaku pada rakannya. Terkejut juga mereka sebab sewaktu mereka bertugas tiada apa-apa yang berlaku. Saripah tidak berpuas hati dengan kejadian tersebut. Terus sahaja dia mengambil keputusan untuk menyiasat bayi siapa yang menangis dan mengapa bayi tersebut berada di sana. Setelah disiasat, barulah Saripah faham apa yang berlaku. Ibu bayi tersebut sebenarnya telah meninggal dunia. Sebaik saja bayi tersebut dilahirkan, mungkin disebabkan rindu dan kasihan dengan anaknya, roh wanita tersebut datang melawat anaknya pada malam itu. Aku Lisa, seorang graduan yang baru sahaja memulakan kerja sebagai seorang penulis biasa di sebuah syarikat akhbar tempatan. Pengalaman seram aku bermula apabila aku menyewa sebuah apartmen berdekatan dengan tempat kerja aku pada awal bulan lalu. Baru sahaja memulakan kerja, tentu sekali aku ingin mencari sebuah tempat yang murah sewanya, lebih-lebih lagi jika hidup di kota metropolitan yang kos sara hidupnya tinggi. Satu hari, sedang aku melayari sebuah laman web hartanah, aku terjumpa dengan sebuah iklan yang menarik perhatianku. Fikirku dalam hati, akhirnya jumpa juga rumah yang dekat dengan tempat kerja. Sewa murah pula tu. Lebih menarik lagi, keadaan rumah itu serba lengkap dengan perabot dan berdekatan dengan stesen transit LRT. Tanpa membuang masa lagi, aku terus menelefon Encik Tan, pemilik rumah tersebut. Aku terus menetapkan masa untuk berjumpa dengan Encik Tan, melihat sendiri keadaan rumah itu dengan mata aku sendiri. Keesokan harinya, aku bertemu dengan Encik Tan. Melihat keadaan rumah sewa itu, aku terus bersetuju untuk menyewanya. Aku berpindah pada hujung minggu dengan pertolongan beberapa rakanku untuk mengangkat barang-barang aku ke rumah baru. Semuanya berjalan dengan baik. Aku seperti biasa menjalankan tugasku. Pergi kerja, balik kerja, pulang ke rumah, semuanya normal. Sehinggalah satu malam di mana aku takkan lupakan sepanjang hidup aku. Kehidupan sebagai seorang penulis memang memerlukan aku untuk membuat kajian dan mengumpulkan maklumat hingga lewat malam. Ketika sedang asyik membuat kajian di hadapan komputer di ruang tamu, aku tersentak seketika apabila terdengar dentuman yang kuat di pintu rumahku. Pada waktu itu, jam sudah menunjukkan pukul 2.30 pagi. Aku
mengendahkan bunyi itu. Buat seketika keadaan menjadi sunyi sepi. Tiba-tiba kipas pula berhenti. Sudah, kenapa pula kipas ni tiba-tiba berhenti ni? Janganlah main dengan aku. Aku tak kacau kau pun kan? Dalam hati aku sudah merasa sedikit takut. Peluh mula menitis dan jantungku berdegup laju. Aku cuba untuk membaca ayat-ayat suci Al-Quran yang aku tahu. Alhamdulillah, tak ada apa-apa dah, kataku, dan aku terus sahaja menyiapkan kerjaku. Aku terus menuju ke bilik dan naik ke atas katil untuk tidur. Malam itu, entah kenapa, aku merasa gelisah seakan ada benda yang menghambat badanku. Aku merasa panas yang amat sangat. Tiba-tiba, kaki aku ditarik kuat. Aku terus terbangun dari katil. Keadaan menjadi lebih teruk apabila aku mendengar seakan suara seorang wanita sedang menangis. Suaranya sayup dalam dingin malam. Kedengaran dia seperti meminta tolong. Suara siapa pula tu? Bisikku dalam hati. Aku menguatkan diri untuk menuju ke ruang tamu dan mengenal pasti dari mana datangnya tangisan itu. Alangkah terkejutnya diriku melihat apa yang sedang berada di depanku. Sepanjang hidupku tak pernah aku melihat sesuatu seperti ini, dan kalau boleh memang aku tidak mahu melihatnya. Badanku kaku, lidahku keluh, tidak dapat berkata apa-apa. Seluruh tubuhku menjadi sejuk. Di depan mataku kelihatan susuk seorang wanita dengan wajahnya yang sungguh mengerikan. Matanya terbojol, keluar titisan-titisan darah dari lubang matanya. Lidahnya terkeluar panjang hingga ke lantai dan kepalanya bengkok seakan patah di lehernya. Kukunya tajam dan kelihatan ulat-ulat yang busuk keluar dari segenap tubuhnya. Tangisan sayu tadi bertukar menjadi ngilaian yang kuat. Lembaga itu menerkam badanku dan mencekik leherku. Seketika aku dapat merasakan yang aku akan mati pada malam itu. Terbayang wajah-wajah orang yang aku sayang. Mak, abah, kata kecilku dalam hati. Dilihat bayangan wajah ibu bapaku serba sedikit memberi aku kekuatan untuk bangkit. Aku mula berdoa dalam hati supaya Tuhan menyelamatkan aku, dan terus aku baca ayat kursi. Lembaga itu terus menjerit kesakitan dan melepaskan aku lalu hilang. Aku lega kerana lembaga itu tidak ada lagi. Dengan tubuh yang lemah, aku merangkak perlahan-lahan dan ingin mencapai Al-Quran yang berada di kamarku. Akan tetapi tubuhku memang sudah terlalu lemah. Semuanya menjadi kabur dan aku pingsan di tengah-tengah ruang tamu. Keesokan paginya aku terjaga. Terdapat kesan cakaran di badanku serta kesan lebam di leherku. Aku bangun perlahan-lahan dan terus ke bilik air untuk membersihkan diri dan mengambil wuduk. Terasa benak di fikiranku akan apa yang telah terjadi semalam. Aku terdetik untuk menelefon Encik Tan, namun aku tidak dapat menghubunginya. Aku menelefon rakan sepejabatku Zura dan memberitahu bahawa aku tidak sihat dan tidak dapat hadir ke pejabat hari ini. Zura yang risau tentang keadaanku meminta alamat rumahku dan memberitahu bahawa dia akan datang melawat nanti. Sudah tiba waktu petang. Telefon bimbitku berbunyi. Hello Zura, Lisa, kau boleh turun tak? Okey, kejap aku turun. Aku turun ke bawah ke tempat parking kereta. Dari jauh dapat kulihat wajah Zura yang tidak tentu arah dan gelisah. Zura memegang tanganku erat. Jom naik kereta aku. Aku bawa kau ke tempat lain, asalkan bukan tempat ni. Aku bingung. Tidak mahu melukakan hati Zura, aku terima ajakannya itu. Kami berhenti di sebuah restoran. Zura tidak berkata apa-apa sepanjang perjalanan. Aku bertanya kepada Zura, Babe, kenapa aku tengok dari tadi kau senyap je? Kau ada masalah ke? Tak ada. Aku tak ada masalah. Sekarang siapa yang tak sihat ni? Aku ke kau? Lisa, aku nak tanya sikit boleh? Tanyalah. Engkau serius duduk situ? Zura mengerutkan dahinya. Aku hanya mengangguk. Kenapa leher kau lebam tu? Kau kena pukul ke? Tak. Lalu aku menceritakan apa yang telah terjadi pada diriku semalam. Zura hanya tergamam seakan-akan tidak percaya. Lisa, sebenarnya aku nak bagi tahu kau something ni. Apa dia? Kenapa muka kau serius sangat ni? Sebenarnya rumah yang kau duduk tu rumah berhantu. Rupa-rupanya sebelum ini terdapat seorang wanita juga graduan seperti aku menetap di situ. Pada suatu malam, selepas bergaduh dengan teman lelakinya, dia telah dirogol dan dibunuh secara kejam. Mayatnya pula digantung seakan ia membunuh diri di tengah-tengah ruang tamu tersebut. Sejak dari kejadian itu, ramai mengatakan bahawa teman lelakinya sering dihantui oleh wanita tersebut. Tidak tahan dengan gangguan yang dialaminya, dia pula dilaporkan telah mati dengan menggantungkan dirinya sebulan selepas teman wanitanya itu mati. Selepas mendengar cerita tersebut, aku membuat keputusan untuk berpindah bersama Zura. Aku tidak lagi menoleh ke belakang dan mengharapkan agar aku tidak lagi menuai perkara seperti ini lagi. Pengalaman ini mengajar aku supaya aku tidak terlalu leka dalam memilih dan berfikir sebelum membuat sesuatu keputusan, serta jangan mudah terpengaruh dengan apa-apa tarikan agar ia tidak menjejaskan diriku. Baiklah, sampai sini kisah untuk kali ini. Sebelum berpisah, anggaplah kisah ini sebagai hiburan semata-mata. Jangan mudah percaya, hanya yang mengalami sahaja tahu akan kebenaran sesuatu cerita. Kita berjumpa di video akan datang. Saya Syarul. Assalamualaikum. Adiosa.